Alright. Okay. Kita start meeting. Meeting pula interview kita. So hari ni kita nak interview cara akak menangani stres. Cara akak menguruskan stres. Nak introduction dulu ke macam mana? Nak maksudnya nak introduce myself dulu ke? Ya. Sebelum tu kita orang introduce diri kita orang dulu. Nama saya Muhammad Adi Hamzah bin Muhammad Taufik. Nombor kad matrik 02 DSK 21 F1012. Belajar dalam Diploma Sains Kesihatan Jabatan Perdana. Seterusnya Syarizat Najman. Nama saya Syarizat Najwan bin Hafizal, berasal dari Klang Selangor. Nombor kad matrik saya 02 DSK 21 F1030. Saya belajar dalam Diploma Sains Kesihatan semester 2. Seterusnya Anas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anas Ilyas bin Rahim, berasal daripada Kelantan. Nombor matrik saya 02 DSK 21 F1056. Saya belajar dekat Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Seterusnya Jo. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faizal Fahmi bin Zulkhairi. Nombor matrik 02 DSK 21 F1042, pelajar Polisas dalam kursus Sains Kesihatan SEM 2. Okey. Okay, jelas boleh dengar? Okey, nama saya Nurul Hidayah. Boleh panggil saya Cik Nurul lah. Okey, saya berasal daripada Melaka. Sekarang bekerja sebagai pegawai tadbir di sebuah syarikat swasta di Melaka. Baru saja menamatkan sarjana pengurusan perniagaan, Master in Business Administration. So hari ini saya dijemput untuk ditemu berkenaan dengan stress management ataupun pengurusan stres lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, so soalan pertama daripada Faizal Fahmi. Silakan. Okay, soalan pertama saya, apakah langkah yang paling efektif Cik Nurul pernah lakukan untuk menghilangkan stres? Okey, untuk stress management ni sangat general bagi saya, sebab pengurusan stres ni dia tak kira dalam kalangan apa pun, maksudnya dari pelajar ataupun daripada tempat kerja, pengalaman bekerja, semua kita akan hadapi stres itulah. So langkah yang saya ambil sewaktu sekiranya saya menghadapi stres di tempat kerja, langkah yang paling efektif untuk jangka masa pendek yang saya ambil adalah untuk sentiasa berfikiran positif. Saya akan berehat seketika sekiranya saya menghadapi terasa bila kita stres, kita akan rasa dalam diri kita sendiri di mana kita tak boleh nak buat apa pun kerja. So bila kita tak boleh buat apa pun kerja tu, kita kena ambil satu langkah di mana kita kena ambil berehat seketika daripada melakukan apa-apa. Dan kemudian kita kena ada susun atau plan lah. Sekiranya kita hadapi
stres tu kita kena rancang semula cara kerja kita, bagaimana untuk kita mengurangkan stres tu. Dengan adanya cara kerja yang teratur secara tidak langsung akan mengurangkan stres semasa menyiapkan sesuatu pekerjaan tu lah. Sama juga untuk pelajar. Sekiranya macam kita menghadapi kesukaran untuk menyiapkan sesebuah tugasan yang diberikan, so kita kena mengambil langkah di mana kita kena berhenti seketika, kemudian kita kena buat sesuatu yang kita suka. Contohnya kita kena bercakap dengan orang, meluahkan apa yang kita rasa, kemudian berkongsi masalah supaya orang lain juga akan secara tidak langsung meringankan stres yang kita hadapi itu. Itu langkah yang efektif lah yang saya amalkan lah. Okey. Soalan seterusnya, adakah stres ni menjadi pahalang terbesar untuk mencapai kejayaan? Maksudnya adakah dia macam beban paling berat kan untuk mencapai kejayaan? Bagi saya lebih lagi boleh menangani stres tu dengan cara-cara yang kita amalkan, yang maksudnya yang bersesuaian dengan kita lah. Maksudnya kita tak boleh samakan cara kita mengenali stres dengan cara orang mengenali stres adalah sama. Sebab kita yang melalui ataupun kita yang menghadapi stres tu, so kita kena refer kepada diri kita, bergantung kepada setiap individu tu. Kalau misal kata dengan stres dia rasa dengan berehat dia boleh menangani stres, atau cara dia, contohnya macam tu. Ataupun ada sesetengah orang dia rasa dengan bersukan dia boleh menangani stres, kemudian dia akan mengamalkan dengan gaya hidup yang dia rasa boleh mengurangkan stres dalam diri dia lah. So bagi saya dia bukanlah satu masalah yang terbesar lah dalam untuk mencapai kejayaan tu lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, Anas. Saya beri kepada Anas untuk tanya soalan seterusnya. Okey. Cik Nurul, soalan pertama saya, Cik Nurul rasa apakah punca yang berlakunya stres ni? Okey. Puncanya macam saya cakap tadi, bila kita tidak merancang untuk membuat sesuatu kerja dengan teratur. Contohnya cara kerja kita kena sistematik dan teratur lah, supaya kita tak dibebani dengan kerja-kerja tersebut dalam satu masa yang sama. So sekiranya kita merancang cara kerja kita dengan betul, dengan teratur, so kita dapat mengurangkanlah rasa stres tu. Kemudian bagi saya jangan kita kena tahu limit kita lah. Maksudnya kalau kita rasa contohnya untuk menyiapkan sebuah pekerjaan, kita tak boleh last minute, sebab bila last minute ni semua akan jadi semua benda nak cepat, semua benda nak buat dalam satu masa yang sama. So kita kena tahu kalau macam limit kita, kita rasa macam kita boleh buat sesuatu kerja tu dalam tempoh 1 minggu, maksudnya kita kena rancang apa yang kita patut buat setiap waktu tu supaya kita tak, bila kita dah meet deadline tu ataupun kita nak dah nak sampai dia punya tarikh penghabisan dia untuk ataupun submission apa-apalah terpulang, contohnya macam pelajar nak submit assignment, so tak boleh buat last minute, contohnya macam tu. So kena ada lagi satu, kena ada sokongan daripada kawan-kawan jugalah. So maksudnya kawan-kawan pun kena sama-sama menolong supaya matlamat tu kita capai. Okay, terima kasih Cik Nurul. Seterusnya saya akan bagi soalan Adi. Okey, soalan daripada saya. Selain daripada berehat ataupun sentiasa berfikiran positif dan susun satu kerja, ada tak cara-cara lain yang rasanya boleh Cik Nurul buat selain daripada cara-cara tersebut?
Okey, cara lain selain daripada yang tu bagi saya macam apa yang saya bagi tahu tadi ialah untuk jangka masa pendek lah. So untuk jangka panjang bagi saya terpulang pada individu tu untuk melakukan pekerjaan yang dia suka ataupun dia minat. Bila kita melakukan sesuatu yang kita suka ataupun kita minat secara tidak langsung kita akan bebas daripada berfikir mengenai sesuatu perkara yang membebankan fikiran kita lah. Sebagai contoh kalau kita minat main bola. So setiap petang kita akan ambil sedikit masa 1 jam untuk bermain bola. Itu salah satu cara untuk macam contoh bersukan lah. Kalau untuk orang yang berminat bersukan, so dia rasa dia boleh dengan bersukan dia boleh menangani stres dia. So macam tu lah. Ataupun ada orang rasa dia boleh pergi travel. Macam dia rasa dia suka bercuti untuk jangka masa panjang. Setiap bulan ataupun setiap pertengahan tahun dia akan pergi satu kali pergi bercuti untuk menenangkan fikiran, untuk bagi saya contohnya macam kita bagi reward dekat diri sendirilah dengan adanya kita melakukan perkara yang kita buat tu secara tidak langsung dia akan menaikkan lagi kita punya motivasi diri. So kita dapat berfikiran lebih rasional, lebih positif untuk menghadapi cabaran yang akan datang lah. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya, apa punca yang boleh menyebabkan stres dalam situasi kerja? Dalam situasi kerja harian. Situasi kerja. Okey. Stres di tempat kerja lah contohnya macam tu lah. Okey, stres di tempat kerja macam mana nak buat? Punca stres tempat kerja. Macam tak jumpa jap. Kebiasaannya lah. Contohnya macam kita kena conduct ataupun kita kena organize sesuatu program. Bila kita kena conduct sesuatu program di dekat tempat kerja ataupun pada kita ada seasonal di mana kita akan ada high volume, kerja yang high volume. Contohnya pada peak hour kita kena buat submission macam contohnya invoice ataupun kita kena buat kontrak baru. So bila kita dah tahu macam contohnya kita akan sampai deadline tu macam saya cakap tadi lah, memang first memang kena well planning lah. Macam memang kena well planning, yang tu yang first. So yang secondly teamwork penting lah. Bila kita bekerja dalam satu kumpulan, kita kena ada kerjasama di antara setiap orang dalam kumpulan kerja kita. Sebab kita kerja bukan kita kerja sendiri, kita bekerja bersama dengan kita punya ahli rakan-rakan sekerja yang lain. So kena ada teamwork ataupun kerjasama antara semua pihak lah untuk sama-sama meringankan bebanan kerja yang kita hadapi setiap hari itu. Kemudian kita kena ada time management yang baik lah. Maksudnya macam saya cakap tadi, kerja tak boleh last minute, kena ada time management. Kat sini time management di mana bila kita tahu contohnya kontrak tu akan tamat dalam masa sebulan, so kita tak boleh buat dalam masa sebulan. So kita kena buat lebih awal, kita kena ambil tindakan yang lebih awal untuk kita siapkan kerja tersebut daripada buat last minute lah. Maksudnya macam tu lah. Okay, terima kasih. Seterusnya saya berikan peluang pada Syarizat Najwan untuk tanyakan soalan. Saya Najwan. Soalan saya untuk stress management ni, apakah kesan sampingan yang dihadapi ketika rasa stres mula muncul, mula Encik Nurul rasa? Kesan sampingan satu dari segi behavior ataupun tingkah laku lah. So bila kita rasa stres, kita akan rasa penat. Kita rasa macam kita akan rasa macam nak marah saja. Macam contohnya dia akan trigger kita punya anger. So kita punya anger akan burst out. Maksudnya kita akan rasa macam bila buat salah sikit je kita nak marah. Maksudnya macam tu.
So macam bila kesalahan tu kita nampak sebenarnya benda tu kita still boleh manage ataupun kita still boleh selesaikan, tapi emosi kita akan terganggu. Yang tu itu apa yang kita rasa lah. Kemudian kita akan rasa kurang keyakinan diri. Kita rasa macam kita akan rasa kurang keyakinan diri tu bila kita rasa risau atau takut kita tak boleh menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. So kita kurang keyakinan diri dekat situ. Kita akan rasa demotivate ataupun tidak rasa ada motivasi untuk buat kerja dengan lebih baik ataupun lebih lancar macam tu. Kemudian dari segi macam saya cakap, mood kita berubah. Kemudian mungkin ada sesetengah orang, mungkin tidak pada saya, tapi mungkin ada sesetengah orang akan rasa dari segi fizikal juga. Sebab contohnya dia akan mula rasa sakit kepala ataupun sakit dada, ataupun mula rasa macam nak ada setengah orang mungkin sakit perut. Mungkin dia punya simptom tu setiap orang akan berbeza lah, bergantung kepada tahap stres dia tu. So maksud kalau stres dia tu terlampau stres, kat situ kita akan ada yang boleh sampai high blood pressure, yang boleh pingsan pun ya. Maksudnya macam tu lah. Soalan terakhir dari saya. Adakah stres yang dialami ni mengganggu kerja-kerja harian atau aktiviti harian? Bagi pendapat saya, tidaklah, dia tidak mengganggu. Macam saya cakap lah, bergantung kepada cara kita mengenangi stres tu lah. Kita tak boleh, bila kita tahu cara kerja kita macam mana, so kita kena ada perancangan yang lebih teliti. Kemudian stres ni kita jangan ambil, maksudnya kita jangan ambil mudah jugalah mengenai stres ni. So kita kena isikan masa kita dengan, contohnya dengan beriadah, dengan makan makanan yang sihat, tidur yang cukup. So bila kita mengamalkan gaya hidup yang sihat terutamanya, so secara tidak langsung dia akan mengurangkan stres kita tu. So bila stres kita dapat dibendung ataupun dapat dikawal, so dia maksudnya dia tidak akan mengganggu kita punya kehidupan seharian kita, ataupun bila kita nak menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan tu, kita dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan kiranya mengikut masa yang ditetapkan. Maksudnya macam itulah. Ada satu soalan tambahan dari saya. Adakah self reward ataupun me time tu boleh hilangkan stres? Betul, saya setuju dengan kenyataan di mana self reward ataupun me time tu boleh mengurangkan stres, kerana kita memberi rehat kepada badan kita sendiri, kepada fikiran kita untuk lebih bermotivasi untuk pada hari-hari yang akan datang. Sebab sekiranya kita gagal mengenangi stres kita, pada hari-hari yang akan datang pun kita akan menghadapi benda yang sama. Malah dia akan lebih bertambah. Self reward mungkin tak semua orang setuju dengan saya, tapi bagi saya me time memang sesuatu yang penting lah, yang perlu. So terpulang kepada individu tu sendiri, bagaimana cara dia nak me time, bagaimana cara dia untuk dia orang panggil dia macam release tension dia, maksudnya macam tu lah. So terpulang dekat individu masing-masing lah. Baik, itu saja soalan dari saya. Terima kasih. Okey, itu saja sampai sini saja interview kita pada hari ini. Okey, terima kasih atas jasa Cik Nurul untuk sudi join kita punya sesi temu duga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sama-sama. Okay, saya ucapkan semoga semua yang mengambil subjek ni akan lulus dengan cemerlang, insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Nurul. Okey. Itu saja dari saya. Terima kasih.